misteri di asrama. Kisah ini bermula ketika Kaha berada di asrama semasa cuti pertengahan semester. Kaha tidak mahu pulang kerana rumahnya berada di luar negeri. Tambahan pula, banyak tugasan yang belum diselesaikan oleh Kahar. Semua rakan-rakan Kaha pulang ke rumah masing-masing. Apabila Kaha masuk ke dalam biliknya, dia melihat Farhan sedang tidur di katil orang lain. Kaha jarang bercakap dengan Farhan kerana dia belajar di kelas lain. Jadi, Kaha tidak kenal sangat dengan Farhan. Kaha cuba untuk tidak mengacau Farhan yang sedang lena tidur dan Kaha pergi ke meja untuk selesaikan tugasannya. Selepas beberapa jam Kaha berada di meja, Kaha berpaling ke arah Farhan. Alangkah terkejutnya Kahar, dia dapati Farhan sudah tidak ada di situ. Tiba-tiba pintunya dibuka dan Farhan masuk ke dalam bilik. Kaha berasa lega tapi masih berasa aneh. Kaha cuba menanyakan Farhan, "Kau pergi ke mana? Tadi tidur dalam bilik." Farhan menjawab, "Aku keluar ke tandas sekejap." Kaha bertanya lagi, "Kau tak balik?" Semua orang pulang ke rumah. Jawab Farhan, "Aku malas nak balik. Lagipun tugas banyak yang perlu aku selesaikan." Kaha berasa gembira mendengar jawapan daripada Farhan kerana ada yang temankan dia semasa berada di asrama. Jawab Kaha dengan nada yang gembira, "Baguslah Farhan, aku pun seorangan. Bolehlah kau temankan aku." Farhan hanya menganggukkan kepala dan pergi baring ke katil tadi. Apabila Kaha berada sebilik dengan Farhan, hanya Kaha sahaja yang banyak bercakap tetapi Farhan hanya mendengar dan mengangguk. Menjelang waktu malam, Kaha melihat Farhan sedang duduk di katil sambil melihat ke arah tingkap. Kaha cuba bertanya, "Kenapa kau pandang tingkap? Ada apa di sana?" Malah tiada jawapan. Kaha memutuskan untuk tidur dan memberitahu Farhan bahawa dia ingin tidur awal. Farhan hanya menganggukkan kepalanya. Semasa Kaha tidur, Kaha berasa seperti ada orang di belakangnya dan dia berpaling melihat tiada apapun. Kaha melihat Farhan masih di katilnya. Pada waktu tengah malam pula ada lagi yang berada di belakangnya dan dia berpaling ke belakang melihat Farhan sedang berdiri di sebelahnya. Kaha dalam keadaan mamai tidak menghiraukannya dan teruskan tidur. Waktu pagi menjelang, Kaha bangun daripada tidur dan melihat Farhan sudah tiada di dalam bilik. Kaha bangun seperti biasa dan pergi ke bilik air untuk mandi. Ketika di bilik air, dia mendengar bunyi air seperti orang sedang mandi. Kaha cuba menegur, "Awal kau bangun, Farhan." Dengan serta-merta air berhenti berbunyi, tetapi tiada yang menyahut teguran Kaha. Kaha berasa pelik dan cuba tidak mengendahkannya. Kaha masuk ke bilik air sebelah dan mandi. Tiba-tiba air daripada bilik air tadi berbunyi lagi. Kaha tidak menghiraukannya dan teruskan mandi. Selepas selesai mandi, Kaha terus pergi biliknya. Tidak lama kemudian, Kaha bosan berada di bilik, dia cuba pergi ke kawasan kolej. Tidak lama selepas itu, Haris kawannya Kaha sampai di kolej. Kaha bertanya kepada Haris, "Awal kau datang? Cuti belum habis lagi." Haris menjawab, "Saja aku datang awal untuk temankan kau kesorangan di sini." Kahar gembira mendengarnya dan dia berkata, "Baguslah, kaulah kawanku. Tapi Haris, aku nak bagi tahu bahawa Farhan pun tak pulang. Dia ada di sini." Haris bertanya dengan nada terkejut, "Apa? Farhan? Farhan mana?" Kaha beritahu Haris, "Farhanlah. Farhan budak yang belajar bidang arkitektur." Haris menjawab, "Kau ni dia betul. Farhan sudah 2 minggu berpindah ke kolej lain." "Aku kawan dia, aku tahulah." Terdiam Kaha mendengar jawapan Haris.
Kaha pun berfikir bahawa sejak dia berada bersama dengan Farhan pun, Farhan bersikap aneh dan jarang bercakap. Tiba-tiba bunyi panggilan telefon daripada telefon Haris. Rupanya yang panggil itu adalah Farhan dan Haris terus bagi tahu kepada Kahar. Selepas selesai Haris bercakap dengan Farhan, Haris berikan telefon kepada Kahar untuk bercakap dengan Farhan. Kahar cuba bertanya Farhan di telefon, "Betul ke, kau berpindah 2 minggu lepas?" "Iya betullah." "Kenapa tu Kahar?" tanya Farhan. Kahar bertanya lagi, "Jadi, kau tak tinggal di kolej asrama ini ke, minggu ini?" Jawab Farhan, "Buat apa aku tinggal di kolej tu, aku sudah pindah di kolej lain." Kahar terus tutup telefon dan menarik tangan kawannya Haris. Dia cuba mencari di bilik air dan di biliknya, tetapi tiada apapun. Haris bertanya, "Kau cari apa?" Kahar terus menceritakan segala-galanya yang berlaku terhadap dirinya semasa berada di asrama kepada kawannya Haris.